Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput semua masuk. Salam Ramadan. Saya Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekejap lagi Ustaz Rosdi akan bersama kita. Saya intro dulu. Okay, insyaAllah pakat share dulu kepada kawan-kawan. Assalamualaikum Cik Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, insyaAllah sekejap lagi kita akan bersama dengan Ustaz untuk kita sembang santai. Sekarang ni saya berada di pondok Ustaz ni. Okay, baik. Bagi siapa-siapa kawan-kawan kita yang pernah buat rawatan sebelum ni ataupun yang akan buat rawatan di sini bersama saya nanti, insya-Allah sekarang ni bulan puasa ni kita rehat kejap lah. Penat. Jadi kita fokus pada bulan puasa. Jadi kita rehat kejap. Dalam masa yang sama kita ada buat sikit-sikit apa tu pembersihan apa semua kan. Terima kasih memberi yang bagi rose. Terima kasih juga yang tekan like. Terima kasih yang bagi love tu betul. Yang bagi like like and share dulu guys. Okay, like and share dulu. Terima kasih yang bagi like. 1K kita start dia. 1K kita start. Okay, insyaAllah pakat share semua. InsyaAllah lepas ni kita akan start bersama dengan Ustaz Rosdi. Ustaz Rosdi akan bersama kita sekejap lagi. Hari ni orang Terengganu hadir. Alhamdulillah, terima kasih orang Terengganu. Muhammad Syafi'i Ali di muka buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Ustaz Rosdi? InsyaAllah Ustaz Rosdi ada. Kita tunggu. Sekejap lah. Kita akan start untuk bersama dengan Ustaz Rosdi. Ustaz Rosdi akan gantilah saya. Saya ni sementara je ni. Pakai share nanti insyaAllah. Hari ni letih sikit tuan-tuan. Ngecat tadi. Mengecat sikit tadi. Mengecat dekat pondok Ustaz ni. Okay, buat pengetahuan semua. Saya merawat di sini lah. Ustaz letakkan saya di sini untuk merawat. Jadi mana-mana pesakit ataupun mana-mana yang nak dapatkan rawatan di sekitar utara Kedah ni bolehlah hubungi saya nanti. Tapi sekarang ni bulan puasa ni saya berehat kejap. Saya tutup kejap sementara untuk rawatan, dan kita akan buat rawatan selepas raya nanti, mungkin dalam lepas minggu ketiga lah, minggu ketiga raya. Waalaikumsalam. Cerita sikit bang pasal kalimat alif lam mim. Alif lam mim tu kena tanya ustaz nanti. Itu rahsia-rahsia tertentu ada di situ. Ya, cuti Ramadan sekarang ni Cik Wafi. Macam mana nak bertemu dengan Ustaz Rosdi? Susah juga tu nak bertemu tu. Kadang-kadang ada yang datang rawatan sini dapat jumpa, alhamdulillah. Kebetulan Ustaz Rosdi ada, dia tak sibuk boleh jumpa dia. Tapi kalau dah susah lah nak jumpa, sebab bukan setiap masa Ustaz berada di sini. Bulan puasa saya tak berubat. Bulan puasa saya rehat sekejap. Sehingga ke raya. Sehingga raya kedua. Raya kedua lah. Raya minggu kedua. Saya ambil cuti sekejap. Saya ada hal di kampung. Minggu pertama dan minggu kedua. Minggu ketiga insyaAllah kita start balik lah berubat di sini. Cik Amar tak ada di sini hari ni. Cik Amar tak ada di sini. Cik Amar dia di Selangor. Alhamdulillah. Terima kasih. Titi saya Andak Faris.
ataupun Faris Azam. Anda cari anda. Dekat dalam friend Ustaz tu boleh tengok nama anda. Faris Azam 7. Ya betul, Cik Wafi dah bagi tahu tu. TT saya Faris Azam 7. Okay. Pakat-pakat share tuan-tuan. Sekejap lagi kita nak bersama dengan Ustaz. Alhamdulillah. MJ Singer Rizal. Alhamdulillah saya sihat. Syukur Alhamdulillah. Masih dapat bersama bulan puasa ni. Dan masih lagi dapat merasa nikmat bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan tahun depan pun kita dapat lagi bersama bulan Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, pakat-pakat share nanti kawan-kawan. Pakat-pakat share. Okay. Ustaz dah nak masuk dah sekejap lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik bang. Okay. Ustaz dah sampai. Jom. Panas Panas. Kacau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Ramli, buang saka. Isap darah dalam badan, duduk dalam pembuluh darah pinggang kiri. Nur Ramli, macam mana tahu kata saka tu? Kita nak tahu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang bagi love ya. Saya baca dekat muka buku. Ada orang tanya saya pasal buang saka, isap darah kan. Jadi kita nak tahu. Minta maaf ya. Ini saya masih santai di bulan yang baik, hari yang baik, bulan Ramadan. Alhamdulillah syukur nikmat, alhamdulillah syukur rahmat. Alhamdulillah segala puja-puja bagi Allah dengan limpah dan rahmat insya-Allah SWT. Pada hari ini, pada tahun ni, pada tahun 2023, di mana kita dapat sama-sama menyambut bulan Ramadan. Terima kasih pada bila pada warga TikTok. Saya ucapkan terima kasih. Di mana kita dapat terima kasih lagi kepada bila menyambut bulan Ramadan. Bagilah terima kasih banyak. Saya cakap begitu, bagi cakap gila. Itulah saya minta maaf ya. Malam saya tarawih pukul 11 habis, pukul 12 sampai di rumah. Tak sempat nak buat live ya, insya-Allah ya. Alhamdulillah ya. Baik. 2024 maaf, 2023 lah dah berlalu dah tak. 2024. Terima kasih gila. Minta maaf betul nasib ingatkan saya tahun 2024. Alhamdulillah ya. Okey. Baik, saya sebenarnya dalam bulan-bulan puasa ni memang saya kurang sikit buat live dan sebagainya sebab kita biasalah bulan-bulan puasa ya. Amin. Terima kasih ya. Baiklah. Terima kasih gila masih lagi bertanya tentang yang betul-betul. Terima kasih banyak mana yang gila. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okey, satu saya nak maklumkan di sini ya. Saya satu hari, patutnya satu hari saya ambil 3 hari satu orang ya, yang mana pasal minyak melur kan. Tapi saya dah dapat sini, saya ambil satu hari tetap seorang lah ya. InsyaAllah lah hari-hari saya kutip. Nama pemenang saya tak umumkan lagi lah ya, tapi dah ada di sini. Saya tunjuk sikit ya. Ini yang dapat minyak melur yang saya bagi lah nah. Itu orang yang betul lah, orang yang ada rezeki insyaAllah lah. Nanti apa ni, mana atalah. Ni okey. Ini nama-nama yang saya simpan lah. Nama-nama yang saya simpan yang ramai lah. Hari-hari saya kutip siapa yang dapat kan. Yang bila yang betul saya cabut, saya simpan InsyaAllah ya. Baik. Di bulan baik, di hari yang baik, Alhamdulillah. Saya nak jawab sikit pertanyaan daripada satu hamba Allah tadi, bertanya tentang saka, isap darah dalam badan. Baik buang saka insyaAllah nah. Barang siapa yang nak buang saka, pergi jumpa anda insyaAllah. Saya ada di pondok ni. Bila dia buat benda-benda tu, saya akan parti, saya akan tengok. Saya akan tolong insyaAllah. Saya tak lepaskan kasih masih gila. Pada siapa yang ada saka, hubungi anda. Lepas raya ni, minggu yang kedua, hubungi dia, datang jumpa dia insyaAllah nah. Saya tetap, walaupun saya tak merawat, tapi saya akan pantau, saya akan tengok. Apa yang tak kena, saya akan check up.
apa yang patut buat saya beritahu. Sebab apa? Itu tugas saya lah. Kalau saya buat semua hari-hari saya buat, bila anak buah nak pandai, kan? InsyaAllah kita tolong. Jangan susah hati. Pada yang bertanya tentang zakat tu, susah hati insyaAllah lah, kan? InsyaAllah lah, susah hati. Baik. Nama saya dah. Siapa yang beli dalam TikTok tu, saya kutip satu hari satu orang tau. Hari-hari saya kutip satu hari satu orang. Saya tengok lah, saya cabut lah. Yang mana betul saya tulis banyak saya cabut, dapat saya simpan. InsyaAllah nanti apa ni, tiba-tiba ya barang akan sampai di rumah dia macam tu lah, ya. InsyaAllah. Baik. Ada orang tanya lah, insyaAllah lah. Dapat nanti. Terima kasih pada gila, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Baik. Di hari yang baik, di bulan yang baik, kita nak saya tanya lah, apa tajuk yang kita nak sembang pada hari yang seterusnya. Kurang-kurang dalam sembang kita, sembang santai kita tu, memberi manfaat pada yang ramai. Ya? Kita nak memberi manfaat pada yang ramai. Apa maksud meninggal? Apa maksud mimpi orang meninggal tak pakai baju? Dengar, ni lidah tanya. Mimpi orang meninggal tak pakai baju. Dengar baik-baik. Ini taksiran mimpi yang pernah saya belajar pada guru saya, Haji Ahmad Nahu. Ini soalan yang baik. Ini saya baca daripada muka buku nah. Dia tanya apa maksud mimpi orang yang meninggal yang tak pakai baju. Dengar. Saya pernah tanya cerita ni. Pernah tanya guru saya, Arwah Haji Ahmad Nahu, saya kata, saya panggil dia ayah kan, Pak Su. Apa maksud dia? Dia kata mimpi orang meninggal tak pakai baju, kalau mimpi kerat, patut orang tu tak bercakap. Mimpi tu syarat dia pertama, orang yang mimpi yang si meninggal tu tidak bercakap, tidak berkata apa-apa. Kemudian tu dia tak pakai baju. Erti kata tanya apa maksud dia? Adakah amalan dia ke apa? Tak, dia kata arti kata dia mengharapkan doa daripada anak yang soleh. Anak-anak soleh tak ingat, tak baca doa, tak buat doa, tak buat apa, doa yang anak yang soleh tak ada untuk dia. Dia mengharapkan benda tu. Jadi macam tu kata utara dia kata macam tu. Dengar lah. Yang tanya tadi, kalau mimpi orang meninggal tak pakai baju, arti kata anak-anak dia ni tidak. Sebab apa? Kita bila mati 3 perkara yang kita ikut. Pertama, amalan kita, sedekah jariah kita, doa anak yang soleh. Kan? Jadi kalau mimpi macam tu, arti kata doa anak yang soleh. Jadi rajin-rajin berdoa lah kat bapak anda. Yang kalau mimpi tu doa. Ya, jangan tak doa pula. Macam yang kata tadi lah. Ya. Yang tanya tadi ya. Boleh nah? Faham ah? Dia rajin berdoa lah kat bapak kita. Okey. Okey. Saya tengok lah. Bukan senang. Betul ya, Ida kata betul tak cakap. Ya betul. Ingat dah. Ida kalau mimpi macam tu, dia tak bercakap, dengan kadang sedih dia tu, muka dia tu kan, kita nampak kan. Kemudian tu dia tak pakai pakaian, maksudnya tak pakai baju kat seluar, arti kata dia mengharapkan doa anak yang soleh. Sebab 3 perkara tu yang kita bawa bila kita mati. Pertama mesti kata tadi amal jariah kita. Yang kedua amalan kita. Jadi suka jariah kita, amalan kita. Yang ketiga doa anak yang soleh. Penting sangat-sangat tu lah ya. Macam tu lah nah. Saya selalu mimpi rumah saya banjir, rumah tepi sungai. Baik, orang mimpi rumah banjir ni kan susah hati, batin. Ini dia buka buku tanya lah. Orang mimpi rumah banjir sebenarnya rezeki kita murah, nak dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Jangan kata mimpi rumah banjir tu ni apa nama, sambungan perlahan. Mimpi rumah banjir ni sebenarnya nak dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Terima kasih pada gila saya baca buku-buku surat TikTok ni, dia punya tulisan ni kecil sangat. Kan? Mimpi budak kecil, apa maknanya? Okey, mimpi budak kecil ini warga TikTok tanya pula. Warga TikTok tanya, mimpi budak kecil. Mimpi budak kecil kalau tak menyusu tak apa. Kalau mimpi budak kecil yang menyusu, arti kata badan kita nak sakit, lemah. Bukan mungkin sekali saya ulang lah. Banyak kali saya sebut ni. Orang kalau mimpi budak kecil menyusu, bukan tanda saka. Itu saya betul-betul saya kata, ya Allah, aku menakutkan orang lah dia orang ni. Kadang-kadang kalau tak mengaji bab taksiran macam tu, ilmu orang tua, taksiran mimpi ilmu orang tua, jangan kita buat andaian kita bagi tahu kat orang ramai. Sebab apa? Dia akan menyebabkan, terima kasih gila, dia akan menyebabkan orang tadi rasa takut, risau, pusing, menyebabkan dia pertama lemah semangat. Sebenarnya dengar baik-baik. Yang tanya pasal mimpi budak kecil ni kalau kita mimpi budak kecil yang menyusu tubuh badan, arti kata badan kita tu lemah, badan kita tu letih, tak larat.
Sebab susu ni darah. Bila isap budak tu, bila bayi tu isap susu tu, arti kata darah kita kurang, kita letih. Masih gila. Menyebabkan badan kita lemah. Bukan saka. Sekali lagi saya kata, bukan saka. Kadang-kadang saya heran, kalau bukan ahli dia, tak berduduk dengan orang tua, jangan cakap bukan-bukan. Sikit-sikit saka. Sikit-sikit saka. Letih saya. Mimpi budak kecil menyusu bukan saka. Mimpi budak kecil menyusu arti kata badan dia akan letih, dia akan lemah, dia akan sakit badan tu. Sakit badan-badan, lenguh selisih tulang. Sebab apa? Dia mungkin masalah apa kan? Masalah darah dia kurang ke apa, tak cukup tidur ke, darah tinggi apa sebagainya, menyebabkan badan dia lemah. Bukan saka. Baik, macam mana mimpi budak yang ada saka? Sekali lagi saya ulang, dengar baik-baik. Macam mana mimpi budak yang ada saka? Pertama sekali, mimpi yang ada saka, atau senang-senang orang panggil, kalau perempuan dia kata ilmu asam garam. Orang tua dulu kata ilmu asam garam. Kalau perempuan tua dulu kata ilmu asam garam. Mimpi saka ni di mana? Kalau mimpi saka ni, dia mesti duduk yang tempat yang tinggi. Sekarang selalu saya ulang. Dia mesti duduk tempat yang tinggi. Kemudian tu, dia susu anak budak kecil. Lepas dia susu budak kecil, dia terbang turun ataupun lompat turun daripada bukit ke bawah. Bila lompat turun dia tu jatuh ke dalam air kumbahan atau air acah, air kumbahan. Bila dia buka mata dalam mimpi tu, mata dia merah. Itu baru tanda saka. Belum lagi. Walaupun mimpi itu masih belum saka lagi. Sebab apa? Dia syarat dia mesti mimpi berulang-ulang kali. Kurang-kurang 3-4 kali mimpi. Baru syarat dia sempurna. Kalau sekali mimpi tak sempurna syarat. Baik dah? Faham kan? Kadang-kadang saya nak cerita korang ni, benda tu saya cerita dah. Letih saya dengar dah. Okey. Saya pernah mimpi gigi bawah goyang, longgar. Apa maksudnya? Okey. One haikal daripada muka buku. Gigi bawah ni, dengar baik-baik nah. Gigi di bawah ni ibu, atas dua bapak. Maksudnya keluarga pada ibu. Keluarga pada ibu tu masalah goyang, longgar. Arti kata sakit yang tenat. Wallahualam. Kalau tercabut tu arti kita meninggal. Mimpi gigi di bawah. Maksudnya keluarga sebelah ibu. Ataupun adik-beradik yang rapat kita. Tak kira adik-beradik rapat tapi belah mak kita ataupun adik-beradik kelas kita. Yang belah di bawah ni maksudnya goyang. Arti kita sakit. Kalau tercabut tu kita meninggal. Itu kata orang tua-tua dulu. Baik. Saya pernah mimpi di patuk ular. Terima kasih bagi lo. Okey, mimpi di patuk ular bukan jin lah, bukan hantu lah. Orang kata mimpi patuk ular ni dia kata sakak jin, gangguan jin. Salah, itu taksir yang salah. Terima kasih gelo. Saya kalau orang tahu tu saya kata, tak mengaji kan bab mimpi. Sebab tu berkawan dengan orang tua-tua akan dapat taksiran mimpi. Orang tua-tua ada cerita. Saya tanya dia, pernah saya tanya, Tok Wan, apa maksud mimpi patuk ular? Arti kata ada orang, kalau perempuan arti kata ada orang lelaki minat kat kita. Dengar. Mimpi kalau kena patuk ular tu arti kata kalau perempuan ada orang lelaki minat kita. Kalau lelaki ada perempuan minat kat kita kalau mimpi ular tu. Jangan kata saka. Boleh nah? Itu mimpi itulah. Kalau lelaki perempuan minat kat dia. Kalau perempuan lelaki minat kat dia, itu maksud mimpi tadi tu. Itulah saya kata, taksiran mimpi ni dia kena mengaji, bukan boleh suka-suka hati. Bukan boleh suka-suka tuduh macam tu, kata macam ni, macam tu, macam ni. Sikit-sikit jin. Sikit-sikit jin. Terima kasih gila. Ni dengar baik-baik saya kata terima kasih gila. Warga cerita nah. Sekarang ni, saya kata terang nah, antara jin dengan manusia. Manusia bersama jahat macam jin. Jin saya tak nampak merompak orang lagi orang ni. Manusia merompak, merogong, membunuh, berzina dan sebagainya. Memfitnah dan bagai-bagai. Menghancur belah, memecah belahkan masyarakat. Sifat manusia ni. Kita bisa tengok jin pirogol orang. Pasal tengok. Tak ada lagi. Arti kata, jin juga ada Muslim. Jangan fitnah jin. Bismillah masih gila. Jin juga saudara kita, dia beragama Islam. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani. Berbagai-bagai agama, ada yang tidak ada agama. Kan? Dia pun, kalau Muslim, kita fitnah dia. Fitnah saudara kita juga. Jangan kata macam tu. Kita berlapang dada lah. Jangan bergaduh lah. Saya, orang katanya saya lah. Saya tak mau bergaduh dengan jin-jin ni. Jin-jin saya tak nak bergaduh. Saya letih lah. Saya biasa gila. Kalau sebuah orang saya kata, keluar lah. Aku tak bergaduh dengan keluar api dah sepanjang mana-mana pun. Dia dengar cakap kita. Tak payah kita duduk. Masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, aku sembelih kau. Dia gelak lah. Dengar lah baik-baik lah. Ya Allah Tuhan aku. Biasa gila. Bukan minda lah sama. Kau masuk Islam. Kalau kau tak Islam, aku sembelih kau. Aku bunuh kau.
Dia faham tak jin tu jadi daripada apa? Ha? Dia ingat senang-senang ke? Ha? Selalu kena tindih. Kenapa? Okey, saya akan jawab nanti lah. Ha? Kan? Selalu kena tindih mengapa? Dengar baik-baik nah. Jin tak payah kita sebenarnya. Saya sebagai perawat lama dah. Saya duduk dengan orang tua saya lama. Saya duduk dengan orang tua saya berantau. Jalan merata tempat. Saya duduk dengan orang hebat-hebat. Setaput dan sebagainya. Saya duduk. Akhirnya, apa yang saya faham, kata dengan orang tua saya, kita jangan bergaduh dengan jin-jin tu. Dia benda yang gaib. Dan dia pula ni, dia kata, Allah bagi kebolehan kepada dia. Dia duduk dalam badan kita dan sebagainya. Jadi, kita bila kita tahu asal usul dan kita tak payah gaduh-gaduh lah. Kita kata, ni kau bergaduh dengan aku, keluar lah, pilah. Balik tempat hang lah. Kan? Jin, tapi kena ada cara dia. InsyaAllah keluar. Tak payah teruk bergaduh-gaduh. InsyaAllah mudah saja. Kan? Hadgi baru kita pasal. Kan? Ini asyik-asyik sikit. Asyik-asyik sikit. Asyik-asyik sikit. Wow. Toleh jin. Asyik-asyik nak bergaduh dengan jin. Hei. Kalah cara tu. Orang tua-tua tak bergaduh dengan jin tu. Dia kata, hang keluar lah. Kan tua-tua lu kata, kau sikmah tubuh badan anak. Busuk apa pusing. Bukan rumah. Sinung kulit hapan enam. Bukan daging makan orat. Titian enam. Bukan tulang selis tempat musiam. Tempat bukit besar. Pada yang luas. Laut yang tidak berikan. Ikan yang tidak isang. Pusat tasik pahu. Berjanji tempatmu. Tengok orang tua-tua lu kata apa. Dengar ikan tua-tua dah. Kan? Dia kata, jangan tuduh badan anak Adam. Nak sikmah tubuh anak Adam. Bukan rumah tempat hang duduk. Bukan daging tempat duduk. Bukan tulang tempat duduk. Bukan darah tempat duduk. Dia kata, tempat hang bukit besar. Bukit besar. Laut yang tidak berikan, ikan yang tidak pisang. Pusat tasik pahu. Berjanji tempang. Hampirlah dia kata. Tengok, orang tua-tua dulu punya ayat. Dia tak bergaduh, dia suruh ya. Cuba tengok. Sebab tu kalau kita tengok keilmuan. Kenapa ilmu orang tua-tua dulu menjadi? Kenapa menjadi? Kerana dia faham apa yang dia buat. Hari ni, kita faham tak apa yang kita buat? Tiba-tiba, kita rukyah-rukyah nak halau jin. Allah, saya bukan nak mengatakan rukyah tu salah. Betul, rukyah tu betul. Tapi cara orang yang merukyah itu yang tak tahu. Saya tak mempertikaikan rukyah. Saya tak mempertikaikan doa. Saya tak mempertikaikan jampi. Tapi cara dia tu yang penting. Cara dia tu, sebab tu saya kata anak-anak buah saya, cara tu penting sangat-sangat. Kita kena tahu. Cara tu penting. Bagaimana kita nak selesaikan masalah. Ini masalah gaib. Kita kena tahu cerita tentang gaib. Bukan boleh sembelih. Bukan boleh bunuh. Bukan boleh tikam. Dia tu jadi pada apa? Kita jadi pada apa? Adang kita berbeza. Tempat dia berbeza. Mustahil akan berlaku benda macam tu. Bolehkah bunuh jin? Tak boleh. Bolehkah bunuh jin? Kalau Muslim, haram kita bunuh jin. Kalau kita pandai bunuh jin, kalau jin itu Islam, kita bunuh dia, hukum dia haram. Tak boleh. Apa hukum berkawan dengan jin? Berkawan dengan jin, tengok jin apa. Kalau jin Islam tu, okeylah. Tapi kita tahu kan jin Islam. Saya tak galak orang berkawan dengan jin. Sebab kita tak tahu kadang jin ni pandai menipu. Betul kan jin itu Islam? Kalau Islam tak apa, kalau kafir, akhir-akhir last sekali, bila kita lemah, kita akan ikut jin. Saya pun tak galakkan buat benda tu. Kawan orang ramai, orang manusia ni. Okey. Saya balik lagi cerita tadi. Kenapa saya selalu kena tindih? Dengar ni. Saya selalu kena tindih. Dengarlah baik-baik. Kena tindih ni ada dua sebab. Pertama, orang yang bermasalah kalsium garam dalam badan dia kurang. Dengar nah. Saya tak kata jin lagi nah. Kita bila kena tindih, orang tanya saya jawab. Atas keilmuan apa yang saya belajar. Bila orang kena tindih, kita kena tengok. Pertama sekali, kita cek. Biasa gila saya tengok. Pertama, orang yang masalah kalsium garam dalam badan kurang, dia selalu kebah. Bila dia tidur, tak bergerak, darah dia masalah kurang kalsium garam dalam darah dia kurang, jadi dia akan rasa kebah. Bila rasa kebah, dia akan rasa macam kena tindih. Pada hakikat dia tak kena tindih. Pertama. Yang kedua, hak ni kena tindih pula. Bila dia tidur saja, dia nampak benda mari. Masih gila, masih. Dia masih bergigi semua. Dia nampak benda macam ayam ke, kucing ke, binatang ke. Nampak macam jin betul. Dia tindih dia dah. Tu tindih lah tu. Tu kena tindih. Kalau tak nampak benda tu semua, tiba-tiba rasa macam kena tindih, itu masalah kalsium garam dalam badan dia. Pergi farmasi, belilah gang Aurel, akallah garam galian. InsyaAllah normal balik. Tak ada masalah. Mudah je. Tapi macam mana nak selesai orang masalah kena tindih? Ini masalah orang kena tindih ni. Kan? Okey. Saja. Orang tanya saja. Baik.
Pertama sekali, kalau orang kena tindih ni, yang betul-betul hantu tindih ni, yang betul-betul hantu tindih ni, kan? Macam mana nak bunuh hantu raya? Tak boleh bunuh hantu raya. Tadi saya sambung. Tak boleh bunuh hantu raya. Orang sembang boleh lah. Nah, baik. Saya sambung ni. Macam mana kita nak elakkan pada kita kena tindih? Pertama sekali, orang yang kena tindih, cuba ubah tempat tidur. Kalau ubah tempat tidur, kan? Okey. Bila ubah tempat tidur, dia kena tak tindih. Tapi kalau ubah tempat tidur juga, dia kena tindih. Tidur dalam keadaan mengiring. Seperti mana Rasulullah tidur sebelah kanan. Yang kedua, berani tak buat macam ni? Kalau siapa berani, buatlah. Petua saja nah. Saya tak kata ini doa. Saya hanya kata ini petua. Saya tak pernah ajar doa nah sini nah. Saya ajar petua. Kata macam ni, waktu nak tidur kata, aku dah mati, yang tidur ni mayat. Lepas kita baca 3 ku, baca habis doa, apa tidur lah, apa semua. Kata macam ni, aku dah mati, yang tidur ni mayat. Tidurlah. InsyaAllah hantu tak tindih orang tidur. Hantu ni tak pernah tindih orang mati. Takkan kena tindih. Petua je. Buat insyaAllah tak kena. Boleh lah? Habis bab tu. Nah? Boleh? Alhamdulillah nah. Ui, saya nak cerita ni nah. Kan? Kadang-kadang ni, badi mayat. Badi mayat. Saya baca hadilah lah. Orang tanya saya pasal badi mayat. Baik, dengar tak badi mayat. Saya pernah cerita dulu, terima kasih warga TikTok gila, ya, kan. Badi mayat. Saya cerita tentang mistik sikit lah hari ni. Tentang petua-petua tu, hal lain tu insya-Allah kita buat hari-hari lain. Saya cerita tentang bab mistik sikit hari ni. Kan? Badi mayat. Badi mayat bukan main-main tuan-tuan. Badi mayat satu benda yang cukup dahsyat. Saya pernah kena, saya tahu badi mayat macam mana. Orang badi mayat lalu kalau kena badi mayat, wajib dia kena lepas. Kalau tak lepas, badi mayat tak lepas. Dengan main-main. Orang kalau kena badi mayat, kalau tak lepas, berat tau. Sebab dia akan nampak dahsyat-dahsyat. Jadi apa yang perlu kita buat kalau kena badi mayat? Pertama sekali saya kata orang yang kena badi mayat, dengar saya kata, pergi cari ayak tanah. Terima kasih bagi topi. Handsome saya pakai topi dengan misal macam tu. Pergi cari ayak tanah. Dengar saya kata orang yang kena badi mayat. Sebab kita ni jadi pada tanah. Pergi cari ayak tanah. Ayak tanah liat tu, kan? Pergi cari ayak tanah liat, kan? Lepas tu, kan? Tuan-tuan, masih bagi Allah, bagi Allah saya kena panah. Ini petua tau. Ini kena badi mayat tau. Petua yang mana orang ibarat takut dan sebagainya. Jangan main badi mayat. Dahsyat tau badi mayat. Terima kasih bagi Allah, terima kasih bagi Allah. Dia panah-panah. Terima kasih bagi bunga kat saya. Gitu dah, kan? Okey, pergi cari ayak tanah liat. Ini petua saya. Tuan-tuan nak baca doa, baca habis doa apa, tak ada masalah. Ambil ayat ni, tanah liat tadi tu, kemudian tu, tuan-tuan masuk air, tuan-tuan ramah ni pergi hancur sama rata. Kemudian tu, tuan-tuan pergi cari akak sintuk. Akak sintuk siapa kena akak sintuk? Tengah orang panggil akak peluru. Tengah orang panggil akak peluru. Tengah panggil akak sintuk. Masih gila, masih nah. Tengah orang ada, dia panggil akak apa tau? Ada akak sintuk, akak peluru. Dia betul sama tu kan. Pergi cari kan. Lepas tu tuan-tuan, pergi cari bedak sejuk. Bedak sejuk. Masih gila, terima kasih bagi gift. Masih banyak-banyak, terima kasih. Ni petua tuan-tuan, mudah tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, bukan susah mana pun. Tuan-tuan kaca-kaca tu, tuan-tuan mandi. Mandi 3 ringgit. Bacalah apa doa pun baca, tak ada masalah. Bacalah nah. Baca 3 ku. 3 ku, ya kursi baca, tak ada masalah. Mandi je dah. Sebab apa kita pada tanah. Kata macam ni. Daripada tanah aku datang, pada tanah juga aku kembali. Aku kembali ke badiku. Dengar petua dia. Daripada tanah aku datang, pada tanah juga aku kembali. Aku kembalikan badi kepada tanah. Dengar petua saja tuan-tuan. Terima kasih topi. Ni petua tuan-tuan, saya belajar ni. Jadi tuan-tuan, orang kena mandi mayat kata, ingat saya ulang sekali lagi. Orang kena mandi mayat kata macam ni. Daripada tanah aku datang, kepada tanah juga aku pergi. Kan? Jadi kita mandi dulu kan. Daripada tanah aku datang, kepada tanah juga aku pergi. Aku mandi ni kata, pergilah badi kepada tanah. Petua tu mudah dengan tuan. Senang, simple. Senang sangat-sangat tuan. Saya kata tuan-tuan, kalau nak makan, biasa gila, kalau makan pengeras je nak duit. Kadang-kadang ni, saya kata tak payahlah cerita susah-susah kat orang ramai. Kenapa nak cerita benda yang payah-payah kat orang ramai? Menyusah kat orang. Biasa gila topi, masih gila, gigi. Kenapa? Saya pun tak tahulah. Kalau saya boleh kali bagi, cerita lagi. Ceritalah. Sekurang-kurangnya ilmu orang tua tak mati. Saya, cerita tuan-tuan lah. Macam ni lah. Saya nak tanya tuan-tuan. Ada tak siapa adik-beradik orang kaya ni? Ada tak siapa adik-beradik orang kaya? Masih gila. Dengar nah. Ada tak siapa adik-beradik orang kaya? Adakah adik-beradik kita yang kaya tu boleh bantu kita?
Ha? Ada tak adik-beradik orang kaya boleh bantu kita? Bantu kita. Adik-beradik kaya dia bantu kita sungguh. Tak. Tak semua dia macam tu. Tak semua dia bernasib baik macam tu. Tak. Jadi, siapa yang boleh bantu kita ni? Kadang-kadang orang susah. Orang susah ni, dia tak ada duit. Macam saya lah, orang susah. Dia tak ada duit macam orang ramai. Tapi, saya ada ilmu. Saya ada pengetahuan. Jadi, saya bantu dengan pengetahuan saya. Saya bantu pengetahuan ilmu saya. Saya sebar kepada orang ramai. Ambil lah ilmu petua saya tu. Jalankanlah seperti biasa. Kan? Saya tak mampu nak bagi duit RM1 pada tuan-tuan. Tapi, saya ada kebolehan. Ilmu saya tu, petua saya tu. Saya sebarkan pada orang ramai. Daripada kecil saya belajar. Sampai umur saya 50-an. Saya kumpul. Saya cerita ke orang ramai. Ambil belajar. Petua. Ambil. Saya kata. Kan? Itu saja saya mampu. Nak duit RM1 saya tak ada. Jadi kita jangan mengharapkan pada kekayaan orang. Walaupun adik-beradik kita. Jadi kita jangan mengharapkan kekayaan orang. Walaupun adik-beradik kita. Tapi kalau ilmu orang kita mengharap. Sebab apa? Petua orang kita mengharap. Sebab apa? Dengan ilmu dan petua itu kita mendapat manfaat kepada keluarga kita. Sebab benda ilmu dan petua ni masing ya. Sebab ilmu dan petua ni sebenarnya orang tak rasa sayang nak bagi. Sebab kalau duit ketwin tak ada harta ni kata ketekuk nak bagi. Tapi ilmu ni orang payah nak orang sayang. Tak ada masalah. Tapi orang tuan-tuan kira agak. Masih relevan. Baik. Habis yang tu nah. Kan? Tak semua saya kata nah. Tak semua. Kadang-kadang ada juga orang kedekut ilmu ni. Ada. Bukan tak ada. Ada orang kedekut ilmu. Dia kata, tak boleh belajar ilmu. Dia kata ni, nanti hang buat silap. Dia kadang-kadang kita nak kata macam ni juga. Saya pun pernah kenal tu. Dia takut kita salah guna. Terima kasih ya. Tapi cakap petua manfaat yang baik, tidak ada masalah. Ambil lah. Nah? Kan? Okey. Kan? Okey. Awak ni minyak melu. Saya kata minyak melu tu yang mana hak beli kat saya tu. Saya kira tau. Satu hari saya putih seorang. Yang muka TikTok lah. Yang cabutan betul kan. Saya cabut seorang lah. InsyaAllah. Banyak ya. Yang tanya minyak melu kan. Saya kata lah. Saya akan nantilah lah. Saya akan umumkan 25 bulan. 23 bulan saya umum. Ustaz, apa petua nak jadi kaya atau berduit? Rajin kerja sikit. Jangan. Dengar petua ni. Lainuddin Yahya. Nah. Masih semua lah. Dia tanya saya, tanya saya, apa petua masih gila? Apa petua nak dapat banyak duit di kaya? Dengar baik-baik. Saya cerita terang lah. Saya dulu susah. Ni cerita tuan-tuan dengar nah. Dengar tuan-tuan. Saya cerita. Saya dulu susah tuan-tuan. Ikan tamban masin ni, mak saya ni buat saya masak lemak. Kepok 2 bagi dengan abang. Nak makan susah. Keluarga saya susah. Saya tidak ada harta macam orang ramai. Hati saya waktu kecil teringin nak ada rumah. Teringin nak ada tanah. Teringin nak ada tu. Teringin nak ada teringin. Tapi saya orang susah. Bapak saya susah. Cuma bapak saya kaya dengan ilmu saja. Jadi satu hari tu bila saya dah menikah. Bila menikah ni anak seorang susah. Lepas tu saya jumpa satu orang dalam masjid. Masjid Air Hitam Johor. Di Johor Masjid Air Hitam. Kat Johor. Dia kata saya nak, kalau nak kaya nak senang nak. Dan banyak, saya masa tu saya menjaga. Menjaga kecil-kecil lah, pergi satu tempat, saya menjaga. Kan? Saya tanya, dia kata nak, kalau nak kaya nak, dia panggil saya nak. Ya. Apa dia tu, dia panggil Haji, saya panggil Haji. Tempat dia dengan serban dengan janggut dia, apa dia Haji. Dia kata, kalau menjaga hari ni, dapat 100, ambil RM10, bagi ke orang susah. Dia kata macam tu. Ambil RM10, bagi ke orang susah. Saya buat amalan tu tuan-tuan. Kalau saya dapat banyak mana, kalau saya dapat RM10, RM10 saya cabut, saya bagi orang susah. Kalau dapat RM1,000, RM100 saya cabut, saya bagi orang susah. Saya buat hari-hari saya buat tuan-tuan. Tuan-tuan, rezeki saya murah tuan-tuan. Allah Ta'ala ni kalau kita bersedekah, Allah Ta'ala permudahkan rezeki kita. Kadang-kadang kita buat kerja sikit berkat. Buat sikit berkat. Jangan kedekut. Terima kasih gila. Orang kalau nak senang kaya, jangan kedekut. Kalau tuan-tuan dapat gaji, contohlah dapat gaji RM1,000, tuan-tuan, pergi kedai kopi. Tak salah. Dalam kedai kopi pagi-pagi tu kan sampai 100 kita makan pun. Kita kata kat kedai kopi tu, berapa orang makan? RM50, ambil ni, aku belanja. Aku sedekah. Macam tu makan. Orang makan, bismillah tuan-tuan. Rezeki kita murah tuan-tuan. Buat tuan-tuan. Ini masih gila kan? Mudah tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang ni saya nak kata kan. Orang tanya saya, apa rahsia betul je? Macam tu saya buat tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, rezeki saya murah tuan-tuan. Murah rezeki. Sampai hari ni saya murah rezeki. Okey.
Terima kasih gila, terima kasih banyak warga TikTok kan. Warga TikTok ni baik. Suka bagi love saya ni, saya suka. Sampai saya jatuh cinta dah. Bagi love saya ingat. Allahu Akbar. Ha? Rawatan ilmu penunduk. Allah. Ilmu penunduk. Penduduk banyak jenis. Tak tahu penduduk jenis apa. Tak tahu penduduk dah. Penduduk. Banyak jenis. Ya. Okey. Ilmu penduduk jenis apa nak tahu? Ilmu penduduk jenis mana? Nak tahu tu. Sebab rawatan ilmu penduduk bukan senang tau. Bukan senang. Sebab tu nak tahu penduduk jenis mana. Bukan suka-suka ilmu penduduk semua sama. Tak. Lain. Lain padang, lain belalang. Lain hulu, lain parang. Lain hati, lain orang. Lain ilmu, lain belang. Nah? Okey. Apa nama? Terima kasih warga TikTok. Terima kasih. Saya ni lama tak buat live. Bila cakap live, ya Allah, seronoklah. Terima kasih gigi saya. Terima kasih banyak-banyak nah. InsyaAllah. Kan? Saya ramai yang bertanya. Ada juga yang dah ambil pasal minyak melu kan. Satu saya kata tuan-tuan esok nanti saya buat live, saya tunjuk minyak yang serendam. Saya minyak tu masih saya cerita sikit yang dapat ni, yang dapat cabutan tuan saya tawarkan minyak tu seperti biasa supaya dia tak mudarat pada yang ramai. Sebab minyak bila mudarat pada ramai, hukum dia haram. Sebab minyak tu buat sekarang ni saya masih tawarkan dia, sebab kalau dia dah minyak melu ni, dia campur dengan akar cenuai. Kau tengok akar cenuai kan, dia bergerak hidup dia lari. Saya pun rumah hidup itu kali pertama saya tengok. Orang minta beli saya takkan jual. Sebab nak dapat payah. Kan? Akar cenuai memang payah dapat kalau betul-betul yang ori macam tu. Jadi orang minta beli saya takkan jual. Saya cuma rendam dalam minyak melu kan. Jadi minyak tu pula tu saya tengok dia tu lah jadi macam minyak dagu pula. Masih gila kan? Sapu kat perempuan gila kita, sapu jantan gila kita. Dia salah, hukum dia haram. Jadi saya tawarkan dia supaya kalau tuan-tuan pakai cukup sekadar, orang kata orang tengok kita rasa seronok nak kawan, cukup. Tengok kita menjaga orang nak beli barang kita. Kalau kita pakai, bos tak rasa nak marah kita. Orang macam tu cukup, saya nak macam tu je. Lebih dari tu saya takkan buat, saya takkan bagi. Jadi bila nombor nanti, yang mana yang ada cabutan betul tu saya akan bagi, insya-Allah. Sabar. Memang dah dapat, alhamdulillah memang dapat. Saya memang saya taruh satu hari satu nama. Yang mana yang beli kat TikTok barang tak kisahlah beli barang apa pun. Saya cabut nasi saya cabut dapat dia satu. Sehari satu, nasi gila. Satu hari satu. InsyaAllah tuan-tuan. Bau jangan tanya. Bau memang sedap tuan-tuan. Ini ori Kalau yang dulu tu saya buat dulu, saya campur dengan minyak sebab air banyak. Sekarang saya tak mau banyak. Saya nak bagi untuk hari raya. Saya nak bagi kepada semua pada follower saya yang mana yang beli barang dan sebagainya. Saya nak bagi yang betul-betul ori yang tuan-tuan pakai, tuan-tuan takkan rasa dah sebagai hebat mana yang tuan-tuan pakai. Saya nak bagi macam tu. Saya nak bagi tuan-tuan dapat tu, tuan-tuan rasa pakai sikit, tuan-tuan rasa sayang lah. Sebab tuan-tuan takkan dapat dah semua hidup. Saya pernah buat tahun 2017. Sekarang 2024. Berapa lama saya tak buat? Berapa lama saya tak buat? Kan? Hari ni saya buat pula. Sebab apa? Sebab tiap-tiap tahun saya nak bagi untuk orang hari raya ni. Hadiah. Daripada yang tertentu. Kan? Okey. Kita kembali. Bukan apa. Saya jangan pilih ada juga yang beli barang. Ada juga insya-Allah nantilah saya buat lah. Mungkin 23 saya umur lah. Tak banyak. Memang tak banyak dah. Habis saya tutup. Bila habis saya akan tutup. Jadi macam mana saya buat? Saya nak bagi orang rasa macam tak nak beli. Tak nak dapat. Saya nak bagi payah. Jadi saya akan buat cara. Sebab benda sikit. Yang payah. Jadi yang mana yang sikit-sikit tu. Hak tu dapat. Hak mana rasa bukan berhajat betul-betul, dia takkan beli. Saya akan buat macam tu. Okey. Kembali balik ke pertanyaan. Kan? Saya nak bagi payah. Saya nak bagi orang yang tak mau beli barang saya. Saya akan buat bagi orang tak nak beli barang saya. Sebab apa? Bila kata, orang tak mau beli sebab mahal ke apa sebenarnya, tak mau beli. Baru dapat aja. Sebab apa? Sebab benar tak banyak. Lepas tu, bila cukup saya akan tutup. Saya akan stop. Sebab tak banyak. Sebab bila barang banyak, bolehlah kita bagi macam tu. Tapi bila sebarang sikit, saya akan jadikan benda tu payah untuk orang ramai. Okey. Tapi warga TikTok hari-hari dapat tau. Satu hari satu botol saya kira. Hari satu botol. Nanti cukup saja habis saja nanti bila nombor saya akan post. Saya simpan sebab dia ada alamat ni. Dia ada alamat. Nampak? Dia ada alamat. Bila kita beli ni dia ada alamat, saya simpan alamat nanti saya akan post melalui post laju. Tunggu je lah insya-Allah. Baik, saya nak baca lagi.
Mimpi kerap. Terima kasih gila. Terima kasih banyak lah. Kan? Okey, saya nampak TikTok ni dia punya tulisannya halus. Okey. Abang saya selalu sakit pergi bubat, selalu cerita agak pelik. Tu nanti apa nama kontak Cik Afi. Mimpi diri sendiri mati, al-mautu qabla anta mautu. Baguslah mimpi mati ni. Al-mautu, matilah kamu sebelum kamu mati. Baguslah mimpi mati ni. Sebab apa mengingatkan? Sebab matilah sebenarnya benda yang paling hampir dengan kita. Baguslah mimpi mati tu. Okey. Okey, saya tanya lagi lah. Allahu Akbar. InsyaAllah. Okey, saya tanya hari ni. Besok saya akan buat live. Apa tajuk kita nak buat? Nak tak? Nak saya tanya lah. Orang kata sembang santai lah. Esok saya buka cerita bab agama sikit. Sebab 20 dan apa-apa. Saya buka kitab. Sambil saya bercerita, baca kitab sikit. Lepas tu sambil saya bercerita tentang ilmu keduniaan macam ni. Boleh tak? Nak? Setuju tak? Setuju saya tanya? Setuju nak? Esok saya akan buka kitab. Kita buka sifat 20 lah. Kan? Tak kisah apa kitab boleh lah. Kan? Esok saya buka kitab. Sambil saya cerita sifat kitab lah tu. Lepas tu, dan sambil saya cerita tu, saya cerita tentang keilmuan. Sebab apa? Kurang-kurangnya bulan puasa ni. Bulan puasa kan? Betul tak? Esok lah. Esok boleh lah. Saya buka. Lepas tu, saya akan cerita. Lepas tu, sambil dengan cerita tu, saya akan cerita ilmu. Saya akan cerita ilmu. Banyak tuan-tuan akan dapat. InsyaAllah saya akan sampaikan. Okay lah? Okey, saya pun tak mau lama. Sebab apa? Saya kena bangun awal. Sebab saya memang kena bangun. InsyaAllah. Esok, saya akan sambung lepas tarawih. Saya akan mula. Okey lah. Mau setuju kan? InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Esok saya buka dah. InsyaAllah saya buka. Kita mengaji bab mengenal Tuhan dulu. Setuju? Okey. Mengaji bab Tuhan mana? Kita sifat 20 kita buka. Okey. Esok. Malam esok. Lepas pukul tarawih saya sampai. Pukul 11 betul lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kata tersalah cakap, tersalah bahasa. Saya mohon ampun dan maaf ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.